Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan share. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Hari ini saya nak berbincang tentang kita kata sejarah perpecahan dalam UMNO. Bukan saya nak tunjulkan kelemahan UMNO, tidak, tetapi kita belajar dari sejarah. Dan pada hari ini banyak orang kenal UMNO seperti hari ini, tetapi orang tak kenal UMNO daripada sejarah awal dia, dan banyak isu yang terlibat di dalam UMNO, ya. Salah satunya ialah perpecahan yang berlaku dalam UMNO dan bagaimana UMNO berjaya diselamatkan sampailah terbentuk hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan nak meremehkan, tetapi saya nak beritahu bagaimana UMNO dapat mengatasi perpecahan-perpecahan yang mereka lalui, ya, sejak mereka ditubuhkan pada tahun 1946, ya. Lepas tu 1988 ditubuhkan sekali lagi UMNO baru sampai hari ini. Jadi sejak UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946, kita tahu pada masa itu presidennya ataupun yang dipertua agungnya adalah Dato' Onn bin Jaafar, iaitu Menteri Besar Johor. Pada masa itu, kepimpinan UMNO dipegang memang oleh menteri besar dari seluruh negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, ya. Dan Dato' Onn Jaafar adalah Menteri Besar Johor, dan sebab itu penubuhan UMNO dibuat di Istana Besar Johor Baru sebagai Dato' Onn sebagai Menteri Besar Johor. Dan ini sangat menarik kerana UMNO dilahirkan di Istana Besar Johor Baru. Maknanya istana bukanlah sebuah parti yang tumbuh macam kata Isa Haji Muhammad di tepi jalan, ya, ataupun ditubuhkan dalam keadaan yang tidak terhormat, tetapi UMNO ditubuhkan dengan terhormat, iaitu di Istana Besar Johor Baru. Itu sejarah tak dapat kita nafikan. Dan sejak itu UMNO kemudian telah mendapat pelindungan Raja-Raja Melayu. Mesyuarat-mesyuarat agungnya dilakukan di negeri-negeri Melayu, ya. Lepas Johor tu dibuat di Perak, ya, di Kuala Kangsar, dan pada masa itulah kita dapati bagaimana UMNO telah disokong oleh Raja-Raja Melayu. Lepas tu buat di Kedah, ya. Lepas tu ada juga dibuat di Kelantan. Saya tak ingat Kelantan ada tidak, tapi itulah beberapa buah negeri. Dan sultan-sultan yang memerintah mendukung UMNO, membuat perasmian dan sebagainya, ya. Dan dalam hal ini Sultan Hishamuddin Alam Shah adalah sultan yang telah memberi derma yang pertama, ya, kepada UMNO untuk mengadakan kongres di Kampung Baru, Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru. Jadi ini maknanya penubuhan UMNO di Istana Besar, dan dia disokong oleh Raja-Raja Melayu, dan dia menjadi sebab itu dia mudah untuk menjadi jurucakap orang Melayu, dan dia juga menjadi wakil yang diterima oleh British di dalam perundingan-perundingan untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, untuk menubuhkan dan juga isu-isu lain, termasuklah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 57 dan juga penubuhan Malaysia 1963. Jadi peranan UMNO ni besar, ya, dalam sejarah negara kita. Jadi soalnya kejayaan begitu besar, mestilah ada juga dia punya batuk-batuknya di sana sini ataupun sakit perutnya di sana sini, kan. Jadi bagi saya, perkara pertama yang berlaku dalam UMNO masa penubuhannya ialah dia ditentang oleh Partai Kebangsaan Melayu Melaya, ya. PKMM ini, pendeknya PKMM, ditubuhkan oleh ni jangan marah, ni sejarah, Parti Komunis Melaya. Dibagi duit RM1,000 untuk ditubuhkan, ya, di Ipoh sana, dan ini mengikut pengakuan Ahmad Bustamam, ya. Dalam memo dia ada tulis bahawa Syed Asy'ari telah keluar daripada hutan dan memberi dia duit untuk ditubuhkan PKMM. Dan wakil Parti Komunis Melaya itu minta dia dinamakan Parti Komunis Melayu, tetapi ditolak oleh orang-orang Melayu, Ahmad Bustamam, ya. Lepas tu dinamakan Parti Sosialis Melayu, juga ditolak. Jadi mereka akhirnya bersetuju mencari satu nama yang lebih umum, iaitu partai, ya, bukan parti. Akhirnya kita sebut partai itu Indonesia, Partai Kebangsaan Melayu Melaya. Ini sesuai kerana pengaruh Indonesia ke atas kumpulan ini sangat besar dan sangat jelas, sebab Ahmad Bustamam ayah ibunya daripada Tanah Minang, Dr. Bahanuddin juga daripada Tanah Minang, ya. Dan ramai pemimpin-pemimpin PKMM itu kebanyakannya keturunan Indonesia yang lahir di Tanah Melayu, dan juga tetapi minat mereka, pandangan mereka masih lagi ke Indonesia. Sebab itu PKMM itu menggunakan bendera Sang Saka merah putih, ya, merah dan putih, dan lagunya pun Indonesia Raya. Jadi ini ya perkara. Sebab ini tak menghairankan, sebab pada masa itu kemasukan adalah mudah, ya.
Jadi banyak orang Indonesia yang memberi semangat, sumbangan, idea, termasuk Mokhtaruddin Lasso, ya, pemimpin pertama Parti Kebangsaan Melayu Melaya itu, yang menubuhkan parti itu, tetapi kemudian dia telah kembali ke Pulau Jawa dan dengannya berjuang dalam elemen Parti Komunis Indonesia PKI, dan dia terbunuh, ya. Jadi ini sejarah yang kita telah miliki pada masa dahulu, dan akibat daripada suatu pengaruh yang luas, ya, dan besar daripada luar tu, maka UMNO yang ditubuhkan oleh orang-orang Melayu yang berhaluan konservatif, dia orang panggil, tapi yang sebenarnya berhaluan tanah Melayu betul lah, orang Melayu di sini, mereka menolak, ya, menolak apa kita kata satu parti yang berdarah Indonesia dipimpin oleh keturunan Indonesia. So dengan itu UMNO telah menjadi parti yang menyatukan orang-orang Melayu daripada Perlis sampailah ke Singapura. Sebab itu akhirnya bila UMNO ditubuhkan di Johor Bahru pada 11 Mei 46, maka satu piagam telah dibuat, dan piagam itu telah ditandatangani oleh 29 pertubuhan kalau tak silap saya, dan salah satunya ialah Partai Kebangsaan Melayu Melaya, ya. Dan mereka sebenarnya lepas tu keluar daripada UMNO kerana mereka gagal mendapat apa kita kepimpinan dalam UMNO tu, sebab UMNO tu dipimpin pemilihannya ialah oleh menteri-menteri besar dan juga pegawai-pegawai kerajaan daripada negeri-negeri Melayu. Jadi golongan kiri ini atau golongan yang pro Indonesia ataupun Parti Kebangsaan Melayu Melaya tidak dapat tempat. Jadi Ahmad Bustamam telah tarik keluar PKMM dalam persidangan UMNO di Ipoh, dan sejak itu dia menjadi penentang UMNO yang tegar, ya, yang tegar, yang memang sungguh-sungguh. Dan sejak itu kita dapati orang Melayu terpecah dua. Mungkin tak berapa besarlah terpecahnya, tetapi kita dapati memang kalau you baca Utusan Melayu, you baca Suara Rakyat, itu surat khabar PKMM, you baca Majlis pada masa itu, baca Saudara, memang nampak jelas lah elemen pergaduhan orang Melayu antara kanan dan kiri, atau konservatif dengan yang baru, yang lebih pro pada Indonesia, ya, dan kemudian melihat Soekarno sebagai dia punya ketua. Sebab sebenarnya dalam sejarah pada tahun 1945, sebelum Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan dia daripada tangan Belanda, maka sebenarnya Soekarno telah bersetuju untuk menerima tanah Melayu sebagai sebahagian daripada Indonesia Raya, ya, dan merdeka di bawah Indonesia. Maknanya golongan kiri ini yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin, yang dipimpin oleh Ibrahim Yaakob masa itu, ya, Ibrahim Yaakob telah nak letakkan kita di bawah Indonesia. Tetapi Dato' On sebagai pemimpin daripada Johor dalam persidangan Agung Keris, dia telah memberitahu bahawa kita tak payah bergabung dengan Indonesia dahulu, kita lepaskan diri kita sebab kita mempunyai masalah ataupun kemerdekaan kita tak sama dengan Indonesia. Sebab itulah kita terpisah dengan Indonesia, ya. Satu pihak Ibrahim Haji Yaakob mahu kita bergabung dengan Indonesia, tapi satu pihak pimpinan Dato' On dia tak mahu bergabung, dan akhirnya UMNO memilih Dato' On sebagai pemimpin orang Melayu dan menolak Ibrahim Yaakob. Bukan apa Ibrahim Yaakob tak sempat masuk apa kita kata dalam Kongres Melayu, tetapi Ibrahim Yaakob telah pergi ke Indonesia, ya, lari ke Indonesia pada tahun 45 lepas Jepun jatuh, 15 Ogos Jepun jatuh, dia pun naik kapal terbang pergi ke sana, dan dia menjadi duduk di Indonesia sampailah kita tubuh Malaysia, dia bantu Indonesia ganyang Malaysia, konfrontasi dan sebagainya. Jadi ini sejarah yang tak boleh kita lupa, ya, sejarah yang saya beritahu sebab orang sekarang mungkin tak tahu. Tapi nak tunjuk itulah kali pertama perpecahan orang Melayu, dan nampaknya UMNO dengan bantuan Raja-Raja Melayu dan juga sokongan British berjaya, ya, dapat menyatukan orang Melayu, dan akhirnya UMNO muncul sebagai parti yang menjadi suara orang Melayu, dan akhirnya yang berunding dengan British menubuhkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dapat menolak PKMM dan Komunis, ya, dan PKM, dan akhirnya kita kata menandatangani Perjanjian Persekutuan 1948. Tapi tanda tangan tu dibuat oleh Raja-Raja Melayu, tetapi penggerak kepada masa yang menyokong tindakan tanda tangan Raja Melayu adalah UMNO tu sendiri. Sebab itu Raja-Raja Melayu sokong UMNO. Kita mesti ingat kita tak boleh bertindak sendirian. Kalau raja kita tak sokong, macam mana British nak terima? Sebab British buat perjanjian dengan Raja-Raja Melayu, dia bukan buat perjanjian dengan rakyat Melayu macam kita, ya. Macam pada masa itu tok nenek kita, mereka rakyat, tetapi yang pegang kuasa adalah Raja-Raja Melayu. Sampai hari ini Raja Melayu yang pegang kuasa sebagai raja pemerintah negeri-negeri Melayu. Dalam negara pun Malaysia yang pegang kuasa adalah Yang di-Pertuan Agong. Walaupun Perdana Menteri itu sebagai dia punya CEO atau sebagai itu, tetapi dia kena rujuk pada Agong, dan Majlis Raja-Raja adalah satu badan pemantau, ya, yang memerhatikan keadaan negara kita.
Jadi kita tak boleh lari daripada raja-raja Melayu. Sebab itu telah ditetapkan dalam perlembagaan, ya, dalam perlembagaan negara kita. Sejak kita belum merdeka, Perjanjian 48 itu memang dah letakkan kuasa raja pemerintah kepada Raja Melayu. Ya, rakyat itu adalah rakyat raja pada masa itu, dan rakyat British bagi orang yang tak ada raja macam Melaka, ya, macam Pulau Pinang, macam Singapura. Itu rakyat British, dia tak ada raja. Tetapi negeri-negeri Melayu yang lain 9 buah negeri ada raja. So semua rakyat dipanggil rakyat raja, dan bagi negeri Selat rakyat British macam saya. So itu pertama, dan akhirnya British memperkenalkan undang-undang darurat apabila Parti Komunis Melayu mengangkat senjata. Maka dengan sebab itu British haramkan semua parti-parti politik, termasuklah PKMM, ya, Parti Kebangsaan Melayu. Tetapi British tak haramkan UMNO, sebab UMNO adalah bekerjasama dengan British. Nah, kita mesti ingat pada masa itu UMNO dilihat sebagai orang yang menentang gerakan radikal, ya. Tetapi kita mesti ingat juga gerakan radikal juga disokong oleh komunis dan disokong oleh Indonesia. Sedangkan UMNO ni disokong oleh orang tempatan, ya, yang memang lahir di sini dan tidak ada elemen sokongan kepada Indonesia. Jadi ini dua isu yang berbeza, ya, berbeza. Jadi akhirnya UMNO tu didaftarkan sebagai parti politik pada tahun 48 sebagai badan bergabung, ya, tetapi pada tahun 46 sebagai badan bergabung yang menggunakan piagam UMNO atau Charter of UMNO. UMNO Charter untuk menggabungkan semua persatuan-persatuan negeri, dan akhirnya 1948 dia menjadi sebuah pertubuhan sendiri dengan ahli-ahli biasa terus kepada UMNO, ya. Jadi maknanya sekarang tuan-tuan, pada tahun 48 lah UMNO tubuh sebagai sebuah parti politik yang mempunyai keanggotaan sendiri, tapi sebelum itu dia adalah parti bergabung, ya. Tu. Jadi makna dia berjaya menolak PKMM dalam perjuangan politik, ya. Kita kena tahu UMNO berjaya kerana dia disokong oleh raja-raja Melayu, dia disokong oleh majoriti orang Melayu dan disokong oleh British, ya. Dan British tahu punca kuasa adalah pada raja-raja Melayu. Sebab itu British tak buang raja-raja. Kita mesti ingat tu. Walaupun dia ambil kuasa daripada raja-raja macam saya cerita dulu, tetapi kedudukan raja-raja sebagai ketua negeri itu tak kekal. Dia penasihat, tapi nasihat mesti diterima, ya. Itu berbeza. Ini kena ada kedudukan kedudukan undang-undang itu memang kena diperhatikan betul-betul. Dan akhirnya bila 1948 bila undang-undang darurat dikenalkan, maka PKMM telah terharam, PKM juga terharam, PKMM juga terharam, dan semua parti-parti yang berunsur radikal telah terharam. Kecuali PKMM di Singapura, cawangannya masih hidup dan dia dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, ya. Singapura pada masa itu bukan lagi jajahan, bukan lagi sebahagian daripada kita, sebab Singapura telah dipisahkan daripada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1946. Jadi bagi saya ini yang kita faham. Maknanya kita dah ada perpecahan yang pertama tu, ya. Tetapi kekuatan sokongan kepada UMNO tu meluas, ya. Dan majoriti orang Melayu menyokong UMNO, pilih UMNO, dan akhirnya UMNO menjadi jurucakap orang Melayu, dan akhirnya dalam perundingan-perundingan untuk melahirkan kerajaan sendiri di sini, maka UMNO jadi jurucakap. Nah, sebab itulah Dato' On kekal menjadi Presiden UMNO, ya, sehingga Dato' On cadangkan supaya UMNO ni dibuka kepada orang bukan Melayu. Sebab Dato' On melihat bahawa dari segi masa depan, untuk masa depan, orang-orang bukan Melayu, imigran yang duduk di sini, ada yang lahir di sini, maka mereka ni diminta oleh British supaya diberi taraf tetap. Jadi Dato' On melihat bahawa formula ini kena pakai, sebab kita tak boleh buang orang-orang yang telah lahir di sini kecuali kita bagi pentirapan. Tetapi Dato' On UMNO letakkan syarat salah seorang mak bapaknya mesti nak jadi warga negara persekutuan, ya. Hal ini dirundingkan dalam UMNO, dan kemudian orang Melayu tolak, ya. Orang Melayu, ahli-ahli UMNO tolak sebab mereka tak mau share negeri ini dengan orang lain. Dato' On letak jawatan, maka mereka bila Dato' On letak jawatan, mereka terperanjat sebab mereka tiba-tiba tak ada pemimpin. So akhirnya mereka pergi merayu kepada Dato' On di Johor Bahru, dan akhirnya Dato' On bersetuju, tapi kena dengar cakap dia. Dan bila Dato' On balik dalam UMNO, maka kerakyatan state nationality itu diluluskan, di mana orang-orang yang lahir di negeri-negeri Melayu, dia boleh menjadi rakyat dengan syarat salah seorang mak bapaknya telah menjadi rakyat persekutuan. Jadi itu salah satu kompromi yang mula kita lakukan. So akhirnya kita dapati penambahan 1.5 juta orang bukan Melayu menjadi warga negara. Jadi kita dah ada penambahan kepada rakyat Melayu yang pada masa itu baru ada, kita kata berapa juta saja, 2 juta orang saja, ya. So jadi ini menyebabkan kita punya kedudukan
dapat di apa hampir samalah. Sebab itu ada pihak yang marah Dato' On. Bukan Dato' On, raja-raja Melayu lah yang benarkan, sebab Dato' On tak ada kuasa. Cuma dia boleh bawa pada UMNO boleh bagi cadangan, lepas tu raja-raja Melayu yang putuskan. Dan akhirnya British dengan Raja Melayu putuskan terima mereka sebagai rakyat raja, tetapi syaratnya orang-orang Melayu diberi satu badan yang jaga ekonomi, pembangunan pendidikan mereka dan juga pembangunan luar bandar secara peruntukan tahunan kepada satu badan, dan badan ini adalah tanggungjawab Persekutuan dan dia ada undang-undangnya. Maka Undang-Undang RIDA 1953 dihidupkan, maka lepas itu Tun Razak 1965 dia nak jadikan Undang-Undang MARA sampai hari ini. So maknanya saudara lihat tak, pembukaan rakyat raja di negeri itu telah diseimbangkan atau telah dibayar compensation dengan bantuan kepada ekonomi orang Melayu, pendidikan orang Melayu dan juga bantuan sosial dan juga apa kita kata pembangunan luar bandar. Sebab orang Melayu duduk di luar bandar masa itu. Jadi ini satu cara untuk upgrade atau meningkatkan kedudukan orang Melayu di sini. So bagi saya inilah puncanya macam mana kita dapat perlindungan pada hari ini. Nah, kalau kita tak tahu sejarah, kita orang bukan Melayu hari ini, budak-budak muda bukan Melayu, dia duk marah. Tak adil lah. Orang Melayu, budak-budak Melayu pun marah. Dia pergi belajar overseas, dia kata ini diskriminasi sebagainya. Padahal dia tak baca sejarah. Negeri ini negeri Melayu. Memang masa Portugis datang, Melaka tu kerajaan Melayu. Dan bila British datang ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dah memang negeri Melayu. Ya, negeri Melayu. Tak kira lah dia datang daripada Pagaruyung ke Negeri Sembilan, tapi dia dah buat kerajaan. Dan British iktiraf mereka dengan perjanjian-perjanjian. Ya, lepas itu negeri Melayu Pantai Timur, Utara itu di bawah Siam. Lepas itu Siam buat perjanjian dengan British, serahkan negeri-negeri itu kepada British. Ya, perjanjian Bangkok 1909. Jadi by 1909 semua orang dah duduk di bawah satu kuasa penguasaan British. Jadi ini sejarah, ya. Kita nak marah hari ini macam mana? Kita bukan lahir masa itu. Dan orang yang lahir pada masa itu pun mereka juga berbincang, berunding, dan mereka juga menggunakan fikiran mereka, dan akhirnya itu yang mereka buat putusan. Kita nak kata macam mana? Ya, dah takdirnya Tuhan macam tu. Mereka menerima orang bukan Melayu sebagai warga negara atau rakyat raja. Tetapi syaratnya salah seorang mak bapak dia mesti jadi rakyat. So ini yang menyebabkan kita dapat marah. Dulu RIDA, ya. Di 1950 sampai 1965 benda dia 15 tahun, ya. Lepas tu kita dapat marah sampai hari ni. Sebab itu bila PH langkah pertama dia pegang dulu, dia nak eliminate MARA, tak boleh. Benda tu dah ada dalam perlembagaan, dah ada dalam akta dan sebagainya, maka apa dia boleh buat? Dia kurangkan saja bantuan pada MARA. Itu dia, ya. MRSM pun dapat kurang, sekolah kebangsaan pun peruntukan kurang. Yang banyak dapat sekolah Cina, kan? Sekolah Bina Kuala Cina dapat belas-belas juta. Sedangkan sekolah kebangsaan ni beratus, dapatnya 200,000 satu. Ya, jadi ini yang kita kena faham. Sebab itu bila saya bercakap sejarah ni, kita kena bela, ya, benda-benda yang telah diperjuangkan sejak daripada dahulu, ya, sampai sekarang. Jadi kita orang sekarang jangan tiba-tiba nak musnahkan saja. So jadi kita balik pada tajuk kita, iaitu macam mana perpecahan orang Melayu telah menyebabkan politik kita berlaku seperti itu. Dan kali kedua itu ialah Dato' On bila dia buka UMNO, nak buka UMNO orang Melayu tak bagi, dan Dato' On keluar daripada UMNO dan tubuhkan Parti Negara. Ini perpecahan yang kedua, ya, perpecahan yang kedua. Dato' On tubuhkan parti, mula-mula IMP, Independence of Malaya Party, sebab Dato' On percaya negara ini adalah negara yang multiracial. Sebab kita dah luluskan kerakyatan jus soli untuk negeri-negeri Melayu, ya. 1951 kita dah luluskan. Kita merdeka 57. Jadi Dato' On fikir kita kena ada satu parti yang gabungkan semua orang. Dato' On lihat UMNO adalah parti yang paling layak sebab dia majoriti Melayu dan dia telah merentas kerajaan sendiri, ya, perjalanan untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Maka patut UMNO lah jadi dia punya partinya. Dan Dato' On cadangkan namanya United Malayan National Organisation. UMNO juga. Dulu United Malays National Organisation, sekarang United Malayan National Organisation. UMNO juga. Tetapi orang Melayu tolak. Dan Dato' On sekarang tidak memaksa orang Melayu, dia bawa diri dia dan ditubuhkan IMP. Dan IMP ni patutnya Tan Cheng Lock sokong, tapi Tan Cheng Lock telah belot, maka dia tak sokong Dato' On, tapi dia sokong Tengku Abdul Rahman. Selepas itu melalui H.S. Lee yang jadi Presiden UMNO. Sebab Tengku Abdul Rahman telah berbaik dengan H.S. Lee, maka bila dalam dalam kita kata pilihan raya municipal Kuala Lumpur,
maka UMNO MCA bergabung, dia dapat kalahkan IMP, Parti Pimpinan Dato' On, ya. So akhirnya Tengku Abdul Rahman melihat bahawa gabungan UMNO MCA ni bagus, mereka dapat ahli 12 kursi kalau tak silap saya. Dan lepas itu bila kita ada Majlis Bandaran, ya, punya municipal election, seterusnya mula tadi dari Pulau Pinang, ya, Parti Radikal menang, bukan majoriti radikal. Tapi bila buat dekat Kuala Lumpur, UMNO MCA. Lepas tu dia buat di Negeri Sembilan, di Seremban, Johor Bahru, Kuantan, Melaka jangan lupa juga. Semuanya dimenangi oleh coalition UMNO dengan MCA. Belum lagi MIC. MIC masuk hanya dalam tahun 55. Saya bercerita ni tahun pilihan raya 1952 Municipal Kuala Lumpur. Jadi ini menyebabkan perpecahan dalam UMNO. Sebab sekarang orang Melayu ni sekarang mereka biasa dengan UMNO, dan UMNO ni parti untuk orang Melayu. Orang lain tak boleh masuk. Memang tak ada parti lain pun UMNO. Tetapi bila Dato' On buat cadangan macam tu, maka orang Melayu belah bagi. Mana boleh kita kongsi UMNO dengan orang bukan Melayu. Maka Dato' On punya idea pun ditolak. So Dato' On tak paksa. Dato' On tak paksa, tak macam setengah orang tu sampai masuk mahkamah haram UMNO. Tapi Dato' On tak paksa. Tak apalah, kalau tak setuju dengan idea dia, dia buat satu parti baru, IMT. Tetapi dia telah dimainkan oleh Tan Cheng Lock, ya, Tan Cheng Lock tarik sokongan dan sokong gabungan UMNO MCA Kuala Lumpur, ya, dan mereka berjaya. So mereka yakin Tan Cheng Lock, Tengku Abdul Rahman kemudian berbaik, dan mereka teruskan pilihan raya bandaran di tiap-tiap bandar dalam tanah Melayu. So itulah politik, ya, daripada seorang yang Dato' On mengasaskan UMNO. Lepas tu dia ada ideanya tu terlalu susah nak diterima oleh orang Melayu. Dia bawa diri, dia keluar tubuhkan IMP. Lepas tu dia buat parti negara, tak dapat sokongan, ya. UMNO terus kekal sebab Dato' On sekarang dituduh sebagai pro-British, ya. Dato' On tak nak merdeka. Ini perkara yang selalu disebut. Dato' On tak nak merdeka, oleh kerana itu kita tak boleh sokong. So semua orang Melayu percaya bahawa UMNO ini adalah parti untuk perjuangan orang Melayu. Dan Tengku Abdul Rahman betul bila misalnya kita kata memimpin UMNO. Padahal lepas tu Tengku bergabung dengan MCA. Tapi Dato' On punya pendekatan satu parti untuk semua kaum. Orang Melayu tak mau, dan bukan Melayu pun tak mau. Tan Cheng Lock mainkan dia. Dan akhirnya Dato' On terkeluar. So sekarang nampak tak politik ini akhirnya meletakkan Tengku Abdul Rahman, dan Tengku Abdul Rahman akhirnya membuat pendekatan mengikut pengakuan Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak mengakui dalam buku yang ditulis oleh tak silap saya, saya terlupa, ya. Dia tulis tu terbitan Longman kalau tak silap saya, ya, The Life of Tun Razak, ya. Apa namanya saya terlupa pula. Tak apa. Dia katakan bahawa Dato' On tubuhkan IMP kerana percaya kita di Malaysia, di tanah Melayu masa itu kita multiracial. Maka kita kena ada satu parti yang mendukung konsep itu. Tetapi masing-masing berbelah bagi. Terlalu kuat, tebal dia punya perkauman. Orang Melayu tak nak lepaskan UMNO, nak peluk terus UMNO. MCA nak sokong Dato' On, tapi dia pun tengok Tengku punya idea dengan kerjasama dengan MCA Selangor lagi bagus. Maka dia sokong MCA Selangor, dia bawa H.S. Lee. Dan akhirnya Dato' On terkeluar daripada suatu parti yang besar yang diasaskannya, yang dia sama-sama bangun selama 5 tahun. Dan akhirnya dia terkeluar, dia menjadi parti yang orang yang tersingkir. Dan akhirnya dalam pilihan raya 59 dia bertanding atas nama Parti Negara di kawasan Parlimen Terengganu Selatan, dan dia menang. So dia jadi wakil rakyat MP bagi Kuala Terengganu Selatan, ya. Tetapi dia bukan dalam mainstream lagi dah. Ya, bukan dalam mainstream lagi. Tetapi Dato' On masa dia anak dia pun Hussein On pun dibawa sekali, tetapi bila dia nak meninggal dia pesan, akhirnya korang kembalilah pada UMNO. Sebab UMNO tu parti untuk orang Melayu. Ya, kita punya idea nak bekerjasama dalam satu parti apa semua disalah faham, maka lebih baiklah tu. So jadi sebab itu Tun Hussein On balik pada UMNO. Ini kita kena faham bahawa orang Melayu walaupun kita nak ada idea, tapi dia punya taksubnya atau dia punya pemahaman untuk tubuhkan UMNO tu, untuk pegang UMNO sebagai parti kebangsaan itu memang kukuh. Parti untuk orang Melayu memang kukuh. Bukan saja sekarang, tapi pada masa dahulu itu memang kukuh. Dato' On yang begitu besar namanya itu pun tidak disokong oleh mereka dalam parti negara. Mereka tetap sokong UMNO. Tambah pula Tengku pandai main politik, ya. Dia fitnah Dato' On, kata pro-British lah, Dato' On begini, Dato' On begini. Akhirnya orang beli, ya. Fitnah ni memang sejak dulu ada.
Dan akhirnya orang sokong. Tetapi bila kita nak merdeka, barulah orang Melayu bantah. Jadi itu perpecahan kedua kita ya. Dato' On dan UMNO perpecah kedua. Dato' On dan Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman mengharamkan siapa saja sokong Dato' On keluar daripada UMNO. So UMNO menjadi sikit, tetapi itulah dia ya. Golongan yang sokong Dato' On telah terkeluar ya. Maka sekarang Tengku Abdul Rahman punya kepimpinan. Jelas tak? Jelas kan? Perpecahan itu menyebabkan UMNO tu makin diuji. Dan akhirnya kita dapati bahawa UMNO tu makin kukuh sebagai satu parti untuk tu. Walaupun ada percubaan-percubaan ya. Lepas tu Dato' On Parti Negara dan PAS bergabung dan Parti Rakyat. Nah, mesti ingat ini Parti Rakyat ini ditubuhkan 55 oleh Ahmad Bustamam. Sekarang Parti Sosialis Malaysia dipanggil ya, atau Parti Rakyat Melaya PRM ya. Dulu Parti Rakyat Melaya Ahmad Bustamam, mereka bergabung. Mereka adakan Kongres Melayu 1955. Dia ada juga Kongres Pemuda Melayu 1955. Dua-dua ni ini gabungkan semua orang-orang yang radikal ya, yang tak bersetuju dengan Tengku Abdul Rahman dan UMNO, yang buka kewarganegaraan sama rata jusoli kepada semua orang. Tetapi macam biasa, orang Melayu dah taksub pada UMNO, berbondong-bondong sokong UMNO, maka Kongres Pemuda 1955 dan Kongres Melayu 55 tak dapat kesan. Ya, dia hanya gabungan orang-orang yang anti UMNO. Dan akhirnya bila merdeka, Tengku akhirnya pilihan raya 55 diadakan 1955, maka akhirnya parti perikatan yang ditubuhkan oleh Tengku, gabungan UMNO, MCA dan MIC. MIC masuk Julai ya, masuk sebelum tu sebulan sebelum MPP tu, maka dia masuk dan akhirnya tubuh parti perikatan, dan parti perikatan menang 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Maka Tengku Abdul Rahman di bawah nama Parti Perikatan buat kerajaan. So makna perpecahan Melayu ni dah berlaku berapa kali ni? Tadi dengan PKMM, sekarang dengan Dato' On, dan lepas tu kita dapati kita kata akhirnya UMNO bekerjasama dengan UMNO, MCA, MIC dapat buat kerajaan. Dan itu adalah formula yang telah diterima oleh rakyat Tanah Melayu pada masa itu untuk bekerjasama dalam satu politik gabungan yang besar. Masa itu 3 lah. Dan mereka tak terima parti-parti baru, walaupun Dato' On pengasasnya macam Parti Negara kalah 30 kerusi yang diletakkan, Dato' On seorang aja yang menang. Ya, itu pun sebab nama Dato' On tu, dan dia punya kerusi tu dekat kawasan orang Melayu, Terengganu. Jadi itu sentimen Melayu kuat di sana. Tapi tempat-tempat lain semua kalah. Dia semua kalah. So jadi UMNO dah diuji kali kedua. Lepas tu kita berjalan lagi. Akhirnya kita dapati adalah yang titik bengek kita kata pergaduhan dalam UMNO, tapi tak serius macam tu. Tapi saya ingat saya nak sebut sebab tak nak panjang sangat. Kita kata peristiwa Tengku Abdul Rahman dengan Tun Mahathir ya. Masa tu Dr. Mahathir lah ya. Pergaduhan yang besar tu berlaku masa tu. Sebab Dr. Mahathir sebagai seorang doktor yang kalah dalam pilihan raya Ulster, dia telah menulis surat mengatakan bahawa Tengku lah dipersalahkan macam-macam lah. Itu surat tu sebuah biasa ya. Dan akhirnya Tengku jadi marah dengan Dr. Mahathir dan dia telah dibuang daripada parti UMNO. Dan itu kita dapati ada ni 2 kelompok UMNO. Satu yang konservatif yang dipegang oleh Tengku Abdul Rahman ya, dengan segala pemimpin-pemimpin raja dan juga kerabat orang besar dan rakyat bawah sebagai pengikut, dan satu kumpulan yang dipegang oleh Young Turks dipanggil ya, atau Turki muda ya. Young Turks tu yang kita kata kumpulan itu termasuklah Dr. Mahathir, Musa Hitam ya, dan beberapa orang lagi lah yang memang pro kepada kumpulan yang kononnya orang muda ya dalam UMNO. Dan ini jadi isu. Dan sebab pada masa itu kita dapati lepas pilihan raya 69, UMNO boleh buat kerajaan, tetapi kita berlaku huru-hara kan. 13 Mei, maka akhirnya Tengku melantik Tun Abdul Razak jadi pengurusi Mageran, dan kemudian setahun kemudian lebih kurang Tengku letak jawatan dan Tun Abdul Razak ya pegang Mageran dan menggantikan Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri ya, dan Mageran dijadikan MKN, Majlis Keselamatan Negara. So jadi kita dapat tu pergaduhan tu. Ya, kita dapat krisis cukup banyak dan banyak orang simpati pada Dr. Mahathir kerana golongan muda, ilmu pelajaran dan banyak. Saya ingat di universiti pun, masa saya belajar di universiti pun banyak kita ada demonstrasi ya, dan demonstrasi ya, demonstrasi tidak, kita banyak ada kita kata pensyarah-pensyarah sokong ya, kebanyakan sokong
kumpulan muda Young Turks ni kan. Dan saya ingat Musa Hitam terpaksa pergi ke overseas buat degree dan sebagainya, nak redakan keadaan. Ya, sebab Tengku juga satu personality yang sangat kukuh. You mesti ingat dia anak raja. So, bila anak raja, manusia Melayu ni akan patuh pada dia. Ya, tapi reputasi Dr. Mahathir telah ada. Ya, dia menentang Tengku Abdul Rahman dan dia mula disukai oleh kumpulan-kumpulan muda ya dalam apa kita kata masyarakat Melayu. Dan akhirnya kita dapati bila Tun Razak pegang, maka kemudian dalam tahun berapa 70-an lepas tu Tun Razak telah terima Mahathir masuk balik dalam UMNO, dan Tun Razak lantik dia salah satu pos yang penting pada masa itu ya, dan bergabunglah balik perpecahan itu. Tetapi kita ada perpecahan lagi selepas itu antara Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri dengan apa kita kata Tengku Razali ya, tim A, tim B ya. Sebelum itu kita ada juga perpecahan apabila Anwar Ibrahim ya telah dipecat daripada UMNO oleh Tun Mahathir ya. Perpecahan ini berlaku. Jadi orang Melayu makin split, makin berpecah-pecah, dan mereka ada kumpulan-kumpulan. So kita dapatilah reformasi punya grup ya muncul. Dan daripada situ kita dapati Anwar Ibrahim telah ditahan dan sebagainya, tetapi kemudian dia muncul dan dia jadi parti PKR. Begitu juga dengan Tengku Razali, dia telah tubuhkan Semangat 46 ya, dan menang dalam beberapa pilihan raya, beberapa kursi di Kelantan. Dia membentuk Angkatan Perpaduan Ummah dengan PAS, tapi lepas tu tak jadi, dan akhirnya dia kembali kepada UMNO. So bagi saya dan yang paling isu sekali perpecahan dengan Tengku Razali itu ialah pengharaman UMNO ya. UMNO telah diharamkan kerana terdapat 30 pertubuhan yang tidak didaftarkan yang masuk dalam Mesyuarat Agung UMNO, dan mahkamah chief hakim telah memutuskan bahawa ini adalah satu kesalahan perlembagaan, maka UMNO telah diharamkan. Dan selama seminggu tuan-tuan, ini krisis yang paling besar, perpecahan UMNO, hilang kuasa seminggu. MCA telah mengepalai Parti Perikatan, dan dengan jemputan MCA juga kita masuk balik jadi pengerusi Barisan Nasional, bukan Parti Perikatan, Barisan Nasional. Tun Razak dah tubuhkan Barisan Nasional, aku tak silap, dalam tahun 74. Jadi inilah tuan-tuan ya, perpecahan demi perpecahan berlaku. Memang sejarah dah lepas, kita dah mungkin dapat baiki, kita dah terlupa dan sebagainya, tetapi dia terus berlaku masa depan ya. Dan hari ini saya nak pendekkan cerita, hari ini kita juga berpecah, tapi nasib baiklah ROS bagi saya telah luluskan itu, dan tidak ada lagi pilihan raya parti PAU yang kita tangguhkan 6 bulan selepas pilihan raya seperti pindahan perlembagaan UMNO. Nah, ROS nampaknya bersetuju untuk menerima pindahan itu, dan akhirnya UMNO sekarang boleh berdepan menghadapi dengan tenang pilihan raya PRU 15. Kalau tidak tuan-tuan, nasiblah kebijaksanaan. Ini satu yang kita kena puji ya, pemimpin hari ini. Mereka tahu sejarah. Apa yang saya cakap ini dalam pengetahuan mereka. Mereka masa itu kebanyakannya orang-orang muda yang terlibat dalam grup-grup yang apa kita kata berpecah-pecah pada masa itu. Grup reformasi ada, grup Tun Mahathir ada ya. Mereka terlibat dalam grup-grup itu. Tapi hari ini mereka jadi pemimpin ya, jadi pemimpin. Cuma yang masih veteran kat situ Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim lah. Tapi yang baru ini semua dulu timbalan mereka, penolong mereka dengan Datuk Najib ya. Datuk Najib juga orang veteran. So perpecahan itu berlaku, dan dengan apa tu kita kekuatan hari itu menggunakan fitnah dan sebagainya, kita dapati UMNO betul-betul jatuh kan daripada kerajaan. Tiba-tiba akhirnya PH naik, dan pemimpinnya Tun Mahathir. Tun Mahathir yang telah memimpin UMNO 22 tahun, termasuklah yang menghidupkan semula UMNO baru di bawah dia ya, dan kemudian telah buat macam-macam perkara yang menaikkan nama Malaysia, tetapi juga yang menjadikan Gajah Putih banyak perkara ya, lapangan terbang Sepang ya, dan sebagainya itu bukan lapangan terbang, litar lumba Sepang, dan juga perkara-perkara lain, daya bumi ya, kemudian penswastaan ya, sampai hari ini barang naik sebab kita swastakan jabatan kerajaan. Nah, itu perkara-perkara yang dilakukan, yang ada bagus ada tak bagusnya, tetapi soalnya itulah perpecahan yang menyebabkan dalam parti UMNO yang melibatkan kerajaan, sebab dia masa itu pegang kerajaan. Tapi bila UMNO dikalahkan, BN dikalahkan dalam pilihan raya 2018 dulu, maka inilah kali pertama UMNO semua terduduk ya, terperanjat, sebab mereka tak pernah menduga mereka akan kalah
dan semua fitnah-fitnah itu ataupun perkara-perkara yang diadukan kepada UMNO, mereka tak percaya. Tetapi akhirnya itulah, ya, kita tahu mungkin Tuhan nak mengajar UMNO, ya, ataupun Allah SWT nak mengingatkan UMNO. Jadi UMNO belajar, saya percaya belajar daripada situ. Jadi lepas itu kita ada kerajaan PH, lepas tu ada orang kata langkah Sheraton dulu, ada orang kata Datuk Tun Mahathir letak jawatan. Apa pun berlaku, dan kita ada 3 Perdana Menteri, ya, 3 Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin, Ismail Sabri. Dalam masa 4 tahun kita dah ada 3 Perdana Menteri dan kerajaan kita bertukar ganti. Jadi lemah. Jadi pihak UMNO minta pilihan raya awal, ya. Ada pihak tak mau terima yang dalam kerajaan nak bertahan, ya. Tapi kita mesti ingat, ini dah 4 tahun, saya percaya mau tak mau terpaksa. Jadi saya fikir perpecahan dalam UMNO tu luas, banyak. Tetapi tiap-tiap kali perpecahan, mereka telah cuba membaiki mana yang boleh, nak mengukuhkan balik UMNO, utuhkan balik UMNO. Misalnya 1988 UMNO telah diharamkan, maka 1987 ke 88 diharamkan, dan akhirnya UMNO baru. Tapi hari ini kita sebut UMNO saja. Maknanya semangat perpecahan itu telah dilupakan atau telah dicuba disejuk-sejukkan. Akhirnya kita rasa mantap balik UMNO ni. Tetapi kalah pula dalam pilihan raya. Nah, sekali lagi, ya, UMNO sebab kita kata pergaduhan orang Melayu, perpecahan dalam UMNO menyebabkan kita dapati UMNO kalah dalam pilihan raya. Dan lepas tu UMNO juga berdepan dengan isu-isu tindakan-tindakan parti PH, PN, ya, kepada UMNO, dan UMNO bangkit juga. Dan sekarang dia dah bangkit, sekarang dia menjadi kuat, dan saya lihat, ya, mereka tahu perpecahan dalam UMNO berlaku, macam kem Datuk Ismail Sabri, kem Datuk Zaid Hamidi. Tetapi kita kata apabila ROS luluskan menerima perubahan UMNO itu, pindaan perlembagaan UMNO, maka saya rasa sekarang mereka berusaha untuk tidak meluaskan perpecahan itu. Mereka bercantum balik, alhamdulillah, biduk lalu kiambang bertaut, ya. Biduk itu ialah masa kelemahan dia lah. Sekarang kiambang bertaut balik. Saya harap benda itu jadi satu kenyataan. Dan saya percaya perpecahan UMNO yang memang telah berlaku riak-riaknya, ya. Air tasik kan tiup di angin ada riak. Ya, riak tu nampak lembut, tetapi bawah tu bergelora, ya, bergelora kata orang. Dan akhirnya saya harap kesabaran pemimpin-pemimpin UMNO pada hari ini dapat menyelamatkan UMNO daripada kehancuran, ya, daripada kehancuran. Sebab kalau terlalu sangat diuji, dan kalau pemimpin tu tak bijaksana, maka kita akan hancur. So saya harap dengan perkara baru yang baru diluluskan oleh ROS ini, pemimpin-pemimpin UMNO, top 5 dia orang makan tu, 5 tertinggi itu dapat berunding betul-betul dan bekerjasamalah supaya negara ni tidak hancur kerana perpecahan politik UMNO, perpecahan politik BN, perpecahan politik orang Melayu. Sedangkan orang bukan Melayu kekal utuh, ya, kekal utuh, tapi orang Melayu berpecah. Dulu kita ada UMNO dengan apa kita kata Parti Negara, ya, AMP. Lepas tu UMNO dengan apa kita kata Semangat 46. Lepas tu UMNO dengan Reformasi, ya, grup Anwar Ibrahim. Lepas tu kita ada UMNO dengan Parti Bersatu, ya. Itu perpecahan juga tu. Tun Mahathir tu bukan bersatu sebab nak bekerjasama dengan Parti DAP dan sebagainya, dan akhir buat kerajaan. Lepas tu melompat pula Parti Bersatu keluar PH, buat pula kerajaan Parti Nasional, Perikatan Nasional. Itu berpecah juga tu Melayu. Lepas itu sekarang Perikatan Nasional baik dengan PAS, tapi UMNO tertinggal. UMNO nak bergerak solo. Jadi sekarang berapa parti kita dah ada? Kita ada UMNO, kita ada PAS, kita ada Bersatu, kita ada PN, kita ada apa? Putra, ya. Kemudian kita ada Pejuang. Kita ada 6 parti kalau tak silap sekarang, ya. Perpecahan Melayu tu. Jadi orang Melayu kena fikir. Berpecah ni bersatu, kita teguh. Itu kata betul slogan Persekutuan Tanah Melayu, saya ingat. Dengan rimau 2 ekor tu kan dia tulis. Bersatu bertambah teguh, bercerai kita rubuh. So itulah dia. Perumpamaan Melayu itu memang relevan sampai sekarang. Kalau kita sepakat macam lidi, segumpal kan, kita ikat, dia kuat. Tapi kalau dia sebatang, mudah orang pecahkan. Ya? Sebab itu bagi saya, kita semua ni, sayangkan bangsa, ya? Sayangkan negara, sayangkan agama. Sebab kalau kita tak ada bangsa, bangsa ini Tuhan dah bagi kat kita. Saya tak pilih nak jadi orang Melayu, tapi Tuhan takdirkan saya jadi Melayu. Walaupun Islam saya itu dikata Islam baka, tapi alhamdulillah Tuhan takdirkan saya seorang Islam baka, tetapi saya boleh dalami Islam. Kemudian negara,
Tuhan jadikan saya lahir di sini, membesar di sini, belajar sini dan bekerja di sini dan akhirnya pencen di sini. So ini semua kehendak Allah SWT. Perpecahan ini memang berlaku bila kita bergaduh sama sini. Bila kita misalnya dengki-mendengki, hasad dengki banyak, atau kita sendiri cantas-mencantas orang lain dan kita nak duduk seorang. Padahal kita nak pengikut, tapi kita nak pengikut kita yang kita ikut cakap kita. Tak boleh. Sebab kita makin bagi pelajaran pada anak-anak bangsa kita makin pandai, makin banyak cakap, makin banyak idea. So macam mana kita nak kongkong supaya kita tak bagi orang masuk parti ini, kita saja yang pegang satu-satu parti. Tak boleh. Ya tak boleh. Nanti orang buang parti tu. UMNO kena ingat tu, nanti orang buang parti susah. Sebab tu saya rasa kita masih lagi percaya kita perlukan satu parti yang kuat untuk kita gabungkan semua tenaga Melayu dan Islam macam tahun 46 untuk kita lawan British. Kita bukan lawan dengan senjata, tapi kita lawan dengan perundingan, kesabaran, pemikiran yang baik, idea yang baik. Dan inilah yang berlaku pada hari ini. Akhirnya kita matang bahawa kita jangan bergaduh dengan kerajaan, tetapi bekerjasama dengan kerajaan, dan kerajaan juga pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri orang UMNO tetapi hanya kuasa 30% lebih. Dia kena balik kepada parti untuk kukuhkan parti, dan dia mesti ingat jawatan Perdana Menteri itu adalah satu jawatan yang diberi oleh sesiapa, ya kita tahu siapa, untuk menjadikan UMNO bersalah, sebab sekarang UMNO dipimpin yang pimpin negara adalah orang UMNO. Jadi UMNO tak mungkin tarik sokongan macam UMNO buat masa PN dahulu. Jadi ini, tetapi kita mesti ingat sejauh mana kita nak berpolitik, ya, ekonomi kita teruk, duit kita jatuh, barang mahal. So kita perlukan satu kerajaan besar yang kuat, yang boleh buat dasar-dasar dan yang boleh mengatur strategi untuk membaiki keadaan-keadaan seperti ini. Jadi nampak tuan-tuan, ya, perpecahan dalam UMNO, parti utama dalam negara ini, menjadi tiang seri kepada Barisan, dulu Parti Perikatan, lepas tu Barisan Nasional. Nah, kebijaksanaan mereka lah saya harap akan menyelamatkan UMNO daripada perpecahan terus, dan alhamdulillah nampaknya biduk lalu kiambang bertaut. Saya harap dia akan bertaut kuat sehingga dia boleh kita bekerjasama, bersatu dan menentukan PRU15 itu dapat dimenangi. Ya, saya harap begitulah. Kalau parti-parti kecil terus menang susah juga, ya, sebab orang kecil apa yang boleh buat, dia kena ada parti yang besar. Jadi tuan-tuan, saya harap kita semua dapat melihat bagaimana sejarah telah memecah belahkan kita. Kita cuba usaha bersatu dan sebagainya, dan akhirnya ubat lain tak ada. Kita bersatu, kita cari yang terbaik, kita gunakan fikiran-fikiran kita ini untuk mencari terbaik. Bukan gunakan hasad dengki, menggunakan emosi kita, ya, untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan parti asal kita selamat. Kita mesti ingat, ya, kalau kita selamat, belum tahu bangsa kita selamat. Sebab kalau kita selamat, macam kisah Melaka di Portugis, bukan? Ada orang Melayu yang belot. Dia duduk bawah British, akhirnya keturunan dia menjadi Kristian, ya. Kulit hitam, bukan orang putih pun, bukan orang Portugis pun, tapi semua orang Melayu, tapi kulit hitam, tapi agama Kristian, keturunan sampai sekarang. So, jadi bagi saya, kita kena faham. Satu, kita teguh, bercerai kita roboh, dan saya harap UMNO dapat terus kukuh sebagai sebuah parti menjaga kepentingan orang Melayu, dan parti-parti lain yang juga memang jaga kepentingan orang Melayu dan Islam itu bekerjasamalah. Kita jangan terlalu ego, kita jangan terlalu ni, tetapi dalam masa yang sama UMNO juga kenalah berlapang dada, ya, menerima semua orang Melayu dan tidak terlalu inklusif, ya, dan saya doakan yang terbaik untuk negara kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.